Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 171 hingga ayat 173 dari surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan pada agama kamu, dan janganlah kamu berkata atas nama Allah kecuali yang sebenarnya. Sesungguhnya Al-Masih Isa anak Maryam itu lain tidak hanyalah Rasulullah dan kalimatnya yang dia letakkan kepada Maryam dan ruh yang datang daripadanya. Maka berimanlah kamu pada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu katakan 3, berhentilah, itulah yang sebaik-baiknya bagi kamu. Kerana sesungguhnya Allah itu tidak lain melainkan Tuhan yang tunggal. Amat sucilah dia bahawa akan ada baginya anak. Kepunyaannya lah apa yang ada di semua langit dan apa yang di bumi, dan cukuplah dengan Allah menjadi pelindung. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Ayat 172. Sekali-kali tidaklah akan merasa malu Al-Masih itu bahawa ada dia menjadi hamba dari Allah, dan tidak pula malaikat-malaikat yang telah dihampirkan oleh Allah. Dan barang siapa yang merasa malu daripada beribadat kepadanya lagi menyombong, maka dia akan mengumpulkan mereka kepadanya sekaliannya.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Ayat 173. Maka ada pun orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh, maka dia akan menyempurnakan bagi mereka ganjaran-ganjaran mereka, dan akan dia tambah pula untuk mereka dari kurnianya. Dan ada pun orang yang merasa malu dan bersombong diri, maka dia akan mengazabkan mereka dengan suatu azab yang pedih, dan tidaklah mereka akan mendapat untuk mereka sesiapa pun pelindung selain daripada Allah, dan tidak pula seorang penolong pun. Beragama jangan melebih-lebihi. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan pada agama kamu, dan janganlah kamu berkata atas nama Allah kecuali yang sebenarnya. Pangkal ayat 171. Dalam ayat ini bertemu kita berlebih-lebihan sebagai teguran pada ahli kitab, sebab mereka telah berlebih-lebihan. Seagama telah jauh terpesong dari garisnya yang asal, kerana penganutnya sudah berlebih-lebihan atau keterlaluan. Berlebih-lebihan adalah terjemahan kita atas lafal guluwu. Ahli kitab yang ditegur di sini ialah orang Nasrani yang sudah sangat berlebih-lebihan dalam memuliakan Nabi Isa alaihissalam, sampai beliau dikatakan Tuhan, disebut Tuhan Yesus, padahal martabat Isa tidaklah sampai sedemikian. Beliau hanyalah seorang hamba Allah yang diberi tugas menjadi utusan Allah. Nescaya teguran Allah kepada ahli kitab ini menjadi sindiran juga bagi kita umat Muhammad, agar kita jangan sampai berlebih-lebihan pula dalam meninggi-ninggikan Nabi Muhammad SAW. Kerana menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari daripada Umar bin Khattab, Bismillahirrahmanirrahim, berkata Rasulullah, janganlah kamu angkat-angkat aku sebagaimana orang Nasrani mengangkat-angkat anak Maryam. Aku ini lain tidak adalah hamba Allah, sebab itu katakanlah hamba Allah dan utusannya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, aku terima hadis dari Hasan bin Musa. Dia menerima hadis itu dari Hamad bin Salamah, dari Sabit al-Bunani, dari Anas bin Malik, bahawa seorang berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Muhammad, wahai Tuhan kami, anak Tuhan kami, orang baik kami, anak dari orang baik-baik kami. Mendengar itu berkata Rasulullah SAW, wahai manusia, janganlah berkata begitu. Janganlah kamu sampai disesatkan oleh syaitan. Aku ini adalah Muhammad anak Abdullah, seorang hamba Allah dan Rasulnya. Demi Allah, tidaklah aku senang hati jika kamu angkat aku melebihi dari kedudukanku yang telah didudukkan aku oleh Allah padanya. Kedua hadis inilah yang telah memberikan ilham bagi Al-Bushairi ketika dia menyusun syair burdah memuji-muji Rasulullah SAW. Tinggalkanlah apa yang didakwahkan oleh orang Nasrani terhadap Nabi mereka. Sesudah itu, putuskan sendirilah apa tujuan yang engkau berikan
apa pujian yang engkau berikan padanya, tetapi batasilah diri. Sesudah itu datang lanjutan ayat. Dan janganlah kamu berkata atas nama Allah kecuali yang sebenarnya, iaitu janganlah dikatakan yang tidak-tidak tentang sifat Allah, bagaimana yang dicatatkan oleh orang dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 6, bahawa Tuhan Allah pernah menyesal dan sangat berduka cita kerana sudah terlanjur menjadikan manusia. Atau Tuhan Allah bingung tidak segera dapat mengambil keputusan terhadap Adam yang telah bersalah memakan buah yang terlarang. Bingung dijepit oleh kedua sifatnya, iaitu kasih dan adil. Beribu tahun kemudian baru dia mengambil keputusan, iaitu turun langsung ke dunia, lalu masuk ke dalam rongga rahim dara yang suci Maryam, lalu lahir ke dunia dalam tubuh Isa Al-Masih. Dan Isa Al-Masih itu ialah anak Allah, bahkan dialah Allah sendiri. Semuanya ini adalah mengatakan di atas nama Allah hal-hal yang tidak sebenarnya. Tegasnya ialah memperkecil penilaian manusia terhadap kepada Allah kerana hendak mengangkat martabat penilaian manusia, nak mengangkat martabat Isa anak Maryam menjadi Tuhan. Lalu lanjutan ayat, sesungguhnya Al-Masih Isa anak Maryam itu lain tidak hanyalah Rasulullah, bukanlah dia itu Allah yang menjelma jadi anak, dan bukan pula dia anak dari Allah. Tugasnya hanya satu, iaitu menjadi Rasulullah, utusan atau pesuruh Allah. Maka kalau pendirian yang telah diputuskan itu, iaitu menganggap dia penjelmaan Allah atau anak Allah, nyatalah bahawa sikap itu sudah melebih-lebihi, keterlaluan atau melampaui. Dan kalimatnya yang dia letakkan kepada Maryam dan ruh yang datang daripadanya. Kalimat Allah artinya ialah perintah yang ditentukan Allah, iaitu kalimat kun artinya adalah engkau. Setelah kalimat itu diucapkan Tuhan, maka datanglah lanjutan fayakun, artinya maka adalah. Pada langit Tuhan bersabda kun, maka langit pun ada. Pada suatu kalimat Tuhan itu berlaku, maka semuanya itu pun, maka semuanya pun ada. Atas kalimat Tuhan itu pula dia bersabda, kun ya Isa, adalah engkau hai Isa, maka adalah Isa. Yang tadinya belum ada, Isa belum ada sebelum Tuhan berkehendakinya. Caranya ialah menurut kehendak Tuhan itu sendiri. Kalimat kun dihadapkan Tuhan pada diri Maryam. Mengandunglah engkau hai Maryam. Lalu Maryam anak dara yang suci itu bertanya kepada Tuhan, bagaimana hamba akan mengandung padahal hamba belum pernah disentuh laki-laki? Lalu Tuhan menjawab, yang begitu bagiku adalah perkara mudah. Surah 19 Maryam, surah Maryam ayat 21. Apalah sukarnya bagi Allah yang dengan kalimat kun dapat menciptakan cakrawala, menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang. Lalu semuanya itu terjadi jika Allah hendak mencipta seorang anak pada diri seorang perempuan dengan tidak perantaran laki-laki, dan ruh datang daripadanya, iaitu datanglah malaikat Jibril menyampaikan kehendak Tuhan, menyampaikan berita kepada Maryam bahawa dia akan hamil. Dibawalah ke dalam diri anak yang tengah kandung itu ruh dari Allah. Disebut ruh dari Allah bukanlah bererti bahawa ruh itu adalah sebahagian dari Allah sendiri, sebagaimana jika dikatakan Baitullah, iaitu rumah Allah, bukanlah bererti bahawa dalam rumah itu Allah tinggal. Boleh pula ditafsirkan bahawa Jibril sendirilah yang disebut ruh itu, sebab dalam beberapa ayat dalam Al-Quran disebut bahawa malaikat bersama ruh turun surah Al-Qadar, atau di hari kiamat kelak ruh dan malaikat akan berdiri di hadapan Allah bersaf-saf. Lalu ditafsirkan bahawa yang dimaksud dan di sini ialah malaikat Jibril, surah An-Naba dan lain-lain. Tentang penafsiran Ruhul Kudus itu tidaklah jauh berbeza, bahkan sama dengan Ruhul Kudus yang disebutkan oleh Matius dalam Injil karangannya pasal 1 peringkat 18.
Adapun kelahiran Yesus Kristus, demikian halnya tatkala Maryam iaitu ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum keduanya bersetubuh, maka nyatalah Maryam itu hamil daripada Ruhul Kudus. Dan disebutkan pula oleh Lukas dalam Injil karangannya pasal 1/35 bahawa Ruhul Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan Lukas menuliskan lagi pada ayat 43 bahawa hampir bersamaan dengan itu, Elizabeth yang selama ini dalam keadaan mandul dan suaminya Zakaria pun sudah amat tua, dia pun telah mengandung pula. Dan diri Elizabeth itu pun dipenuhi oleh Ruhul Kudus. Berlakulah kehendak Allah bahawa seorang anak perawan yang diketahui kesuciannya dan kebaikan pendidikannya sejak kecil atas kehendak kalimah Allah telah mengandung, dan seorang perempuan mandul yang lakinya pun telah amat tua mengandung pula. Keduanya itu sama ini tetapi keduanya itu adalah perkara mudah bagi Allah. Allah memerintah Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril, datang kepada kedua perempuan itu dan datang juga kepada Zakaria memberitahu bahawa akan kejadian pada dirinya beroleh anak di waktu dirinya sudah sangat tua. Cocoklah kedua hal ini dengan apa yang dikatakan oleh Lukas dalam Injilnya pasal 1 ayat 37. Kerana tiap-tiap firman Allah, satu pun tiada yang mustahil. Firman Allah atau kalimat Allah sama ertinya. Dalam bahasa Persia disebut firman, dalam bahasa Arab disebut kalimat. Tersimpul dalam kata kun, adalah, fayakun, maka sesuatu itu pun ada. Datang lanjutan ayat. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Beriman dan percayalah Allah dan percayalah kepada Allah dalam iman yang sebenarnya, dengan iman yang sebenarnya, iaitu bahawa dia adalah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, berdiri sendirinya, tidak bersekutu dengan yang lain. Dan beriman pula lah pada sekalian Rasul Allah, sejak dari Nabi Adam atau Nuh sampai kepada sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sesudah itu, yang tidak seorang pun di antara mereka yang mengajarkan bahawa Allah beranak atau diperanakkan, atau Allah menjelma jadi anak, atau Allah ragu atau menyesal menjadikan manusia dan sebagainya. Dan janganlah kamu katakan tiga. Ada mazhab Kristian mengatakan bahawa Tuhan itu tiga, iaitu Allah, Yesus Kristus dan Maryam. Ada yang mengatakan bahawa Tuhan itu mempunyai tiga oknum. Oknum Bapa, oknum Putra iaitu Yesus Kristus, dan oknum Ruhul Kudus. Dalam pelajaran Imam Kristian ada disebutkan satu Tuhan dalam tiga oknum, Bapa dan Putra dan Ruhul Kudus. Bapa ialah Allah dan Putra ialah Bapa ialah Allah dan Putra ialah Allah dan Ruhul Kudus Allah juga. Tetapi kesemuanya itu bukan tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan yang ada dalam tiga oknum, yang bersamaan jauharnya dan berbeza oknumnya. Kerana kesemuanya itu mempunyai jauhar yang satu, ketuhanan yang satu dan zat yang satu. Tidak ada satu pun di antara oknum itu yang lebih besar atau yang lebih mulia atau lebih berkuasa dari yang dua lagi. Oleh kerana ketiganya sama dalam kebesarannya dan keazaliannya dan kekuasaannya atas setiap sesuatu selain dari kekuasaannya. Dan tidaklah kita akan dapat menahan hakikat ini dengan sempurna, kerana dia ini adalah satu rahsia yang sangat dalam, melebihi kekuatan akal dan hasil pemikiran manusia. Salah seorang pendeta berkata, kami tidaklah mengatakan bahawa Allah itu mempunyai tiga kepribadian atau satu pribadi. Pengakuan kami adalah bahawa Allah itu mempunyai tiga oknum dalam satu. Di antara tiga oknum dengan tiga pribadi jauh sangat perbedaannya.
sejauh langit dengan bumi. Dalam buku tuntutan yang mengerjakan sembahyang yang dikeluarkan oleh Gereja Anglican yang dicetak pada tahun 1818 disebutkan demikian: wahai yang tiga, yang maha suci, yang memberi berkat dan yang maha tinggi, yang ketiganya itu adalah satu. Dalam pernyataan doa, begini nyata sekali disebut tiga diri atau tiga peribadi dalam satu ketuhanan. Bahkan ada yang mempercayai bahawa Maryam adalah ibu Tuhan, sampai mereka menyembahkan pada patung Maryam, sujud memohon selamat. Telah terjadi pertentangan faham yang begitu hebat sampai menumpahkan darah dan peperangan yang besar kerana pertentangan Katolik dengan Protestan. Maka banyaklah golongan Protestan yang berpindah ke benua baru Amerika Syarikat pada abad ke-17. Di Amerika, mereka merasa bebas dari tekanan keras kependetaan Katolik, sehingga kaum Protestan sampai di sana merdeka menciptakan berbagai penafsiran yang terlepas dari kungkungan gereja. Maka timbullah berbagai gereja dan sekte. Di antara sekte itu ialah sekte Unitarian yang sama sekali tidak percaya pada Tuhan tiga dalam satu itu, dan tidak pula percaya bahawa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan oleh penafsir Al-Quran yang terkenal, iaitu Syekh Ibn Katsir. Orang Kristian mempunyai kepercayaan tentang Tuhan itu berbagai ragam, satu sama lain tidak dapat dipertemukan. Sehingga kalau misalnya berkumpul 10 orang Nasrani diminta menyatakan kepercayaan mereka tentang Tuhan, akan keluarlah 11 macam perjawapan. Berhentilah, itulah yang sebaik-baiknya bagi kamu. Artinya berhentilah dari kepercayaan yang tidak masuk akal itu, yang apabila masih kamu pertahankan juga, kamu sesama sendiri tidak akan bebas dari perpecahan. Sebab barang sesuatu percayaan yang kamu sendiri mengakuinya tidak diterima oleh akal, kamu pun akan payah mempertahankannya. Kerana sesungguhnya Allah itu tidak lain melainkan Tuhan yang tunggal. Mempertahankan kepercayaan bahawa Tuhan Allah satu tetapi mempunyai tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putera dan Roh Kudus, adalah menjauhkan diri sendiri. Sehingga kalau misalnya seorang pendeta Kristian yang telah belajar teologi berpuluh-puluh tahun, bila berhadapan memperkatakan seorang ini dengan seorang Muslim yang hanya mempelajari ilmu tauhid dengan sederhana, tidaklah pendeta itu akan dapat bertahan. Banyak orang menjadi misi dan zending, dikirim ke barang mana negeri bertemu dengan seorang Islam yang sadar akan agamanya, terpaksa tidak dapat melanjutkan pertukaran fikiran sebab si Muslim tidak mengemukakan akal, sedangkan si pendeta menutup pembicaraan yang akan sampai kepada penggunaan akal. Orang-orang Kristian sendiri sampai sekarang banyak yang mengakui bahawa ajaran seperti ini tidak jelas diberikan oleh Nabi Isa sendiri. Barulah dikembangkan sesudah beliau meninggal, sehingga ajaran beliau yang asli telah ditimbun oleh ajaran seorang yang bernama Paul, yang di waktu Isa masih hidup tidak pernah bertemu dengan dia. Dan setelah murid-murid Isa menyebarkan ajaran Isa yang asli, Paul itulah yang menjadi penghalangnya yang terbesar, dengan pendakwaan bahawa dia mendengar suara Isa dari langit menyuruhnya menyebarkan agama Kristian. Dari sinilah Paul mulai tindakan dan dengan mengansur-ansur menegakkan ajaran baru, lalu membangsakannya kepada Isa. Sejak semula mereka telah terpecah kepada tiga faham. Pertama, kaum Nestoriah, iaitu Nestorian. Kaum ini mengatakan bahawa Isa itu ialah Allah sendiri. Kedua, kaum Yakubin, Isa itu adalah anak Allah. Ketiga, kaum Malkaniah, mereka berkata Tuhan itu ada tiga, iaitu tiga oknum: oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Tetapi satu dalam jaharnya. Oknum Bapa adalah zat, oknum Anak adalah kalimah, dan oknum Roh Kudus adalah hayat.
iaitu hidup. Tentang arti uknum dan apa yang dimaksudkan dengan uknum tidak pula sama pendapat mereka. Setengah mengatakan uknum itu ialah keistimewaan. Setengah berkata uknum itu ialah kepribadian. Dan setengah mengatakan bahawa 3 uknum ialah 3 sifat. Setengah berkata kalimah bersatu padu dalam Yesus. Sebab itulah maka ayat Al-Quran ini menyerukan lebih baik hentikan sajalah kepercayaan demikian, kerana dasarnya tidak ada. Kerana akal mesti dihentikan terlebih dahulu atau jangan difikirkan sama sekali, barulah kepercayaan itu dapat dipertahan. Sebab setengah daripada akibat kepercayaan itu ialah timbulnya persimpangan di antara Kristian sama Kristian sendiri. Dalam zaman moden kita ini, kepala gereja Katolik iaitu Pope Paul yang ke-6 telah berjaya untuk mempersatukan seluruh kaum Kristian di dunia dari berbagai sektor terutama terlebih dahulu antara Roman Catholic dengan Greek Catholic, dan di antara gereja-gereja Ortodoks yang lain sampai-sampai pada gereja Inggeris yang memisahkan diri dari Katolik sejak 400 tahun yang lalu. Persahabatan dan toleransi mungkin akan dapat dicapai, terutama kerana insaf akan besarnya bahaya komunis yang menyerbu dunia pada masa itu, dan pula bahaya terhadap kepercayaan Kristian sendiri dengan bertambah lama berkembangnya ilmu pengetahuan moden yang menyebabkan ahli-ahli sarjana-sarjana bertambah iman akan adanya Tuhan, tapi bukan Tuhan sebagai yang diajarkan oleh Kristian itu, melainkan sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, iaitu sebagai tersebut dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, bahawasanya Allah itu tidak lain melainkan Tuhan yang tunggal. Maka sebelum orang Kristian kembali kepada kalimat persatuan ini, inti seruan dari segala nabi-nabi, melainkan mereka masih tetap nak bersatu dan mempertahankan 3 sama dalam 1 dan 1 sama dengan 3, tidaklah akan tercapai persatuan akidah. Setinggi-tinggi yang bisa didapat hendaklah bersatu dalam membenci dan memerangi Islam. Amat sucilah dia bahawa akan ada baginya anak, artinya amat sucilah Allah daripada beranak, atau dia menciptakan diri menjadi anaknya sendiri, lalu anak itu dia juga. Adapun jika Maryam mengandung dengan tidak bersuami, hal ini pun diakui akan dipercayai oleh Al-Quran atas kesucian Maryam daripada pertahanan yang diceritakan oleh Markus dan Yahya sendiri. Jika dia beranak dengan tidak melalui saluran biasa, bukanlah bererti bahawa dia mengandung Tuhan dalam perutnya. Maryam yang masih anak perawan mengandung saja dengan tidak berlaki sebagai pada manusia biasa, sama juga halnya dengan Elizabeth yang mandul dan berlaki Zakaria yang telah amat tua, lalu dia mengandung Yahya. Kalau Isa hendak dituhankan, kerana itu Yahya pun patutlah pula dituhankan, sebab Ruhul Kudus datang kepada Maryam dan datang juga kepada Elizabeth. Dalam bahasa Arab terdapat 2 kalimah, iaitu waladun dan ibnun. Biasalah diartikan anak secara majazi, iaitu sebagai pelambang tanda kasih. Memang banyak terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu manusia dikatakan anak Allah. Adam dikatakan anak Allah. Bahkan seluruh kita manusia ini disebutkan anak-anak Allah. Dan orang yang tidak mahu mentaati Allah disebutkan juga anak syaitan. Tetapi orang Kristian telah bertukar daripada kata majazi, pelambang kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, yang disebut Ibnun khususnya untuk diri Isa Al-Masih. Lalu kata Ibnun sudah lain artinya, iaitu menjadi waladun. Waladun bukan lagi pelambang, melainkan benar-benar anak yang dilahirkan dari kandungan perempuan yang Allah sendiri menjadi bapanya. Lalu dikatakan bahawa dia anak tunggal. Amat sucilah Allah daripada dakwaan yang demikian. Allah tidak beranak. Memang dalam kitab-kitab yang lama banyak terdapat kata anak Allah dengan makna pelambang
tanda kasih Tuhan tadi. Orang yang taat kepada Allah disebut anak Allah, bukan kerana dia dilahirkan dari perut seorang perempuan, melainkan taatnya itu kemudian untuk menghilangkan kesalahfahaman yang kadang-kadang berkacau bilau di antara ibnun, pelambang kasih, dan waladun, anak keturunan. Datanglah agama Islam melarang memakai perkataan itu dan meninggalkannya sama sekali, sebab kepunyaannya lah apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi. Tegasnya, manusia ini adalah makhluk Allah belaka. Bagaimana langit dan bumi pun makhluk Allah. Adalah sangat tidak hormat kepada Allah kalau dia, penguasa seluruh alam yang maha luas ini, diperkecil daerahnya lalu dijadikan bapa pada manusia. Kalau hendak dijadikan bapa juga, mengapa tidak dijadikan bapa langit, bapa kayu di hutan, bapa pasir di pantai? Dan semua makhluk itu diluputi oleh kasih Tuhan, dan cukuplah dengan Allah menjadi pelindung. Ujung ayat 171. Lantaran seluruh isi langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, termasuk kita manusia ini, tidak ada kecualinya, maka tidaklah ada perlunya kita membuat pula yang lain dari Allah untuk pelindung, untuk menyerahkan nasib kita. Allah Ta'ala itu amat besar, dan kebenarannya dapat kita saksikan pada segala waktu dan segala ruang. Perhatikanlah misalnya kejadian matahari yang diciptakan Allah jadi pelita dunia ini, yang selalu berapi, selalu panas, dan selalu memancar cahaya pada alam sekelilingnya. Daripada apakah dia dibuat, dan bilakah akan habis tugasnya dan padam apinya? Sedang matahari barulah satu saja daripada ciptaan Allah yang maha besar itu. Kalau ahli-ahli adalah, kata ahli-ahli adalah beribu-ribu lagi matahari lain dalam ruang angkasa luas ini, dan tidaklah dapat dihitung berapa banyak keajaiban memenuhi alam. Maka apabila telah kita bandingkan seluruh kejadian itu dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dari seorang anak dara yang suci bersih, atau kelahiran Yahya Pembaptis dari Elizabeth yang mandul, tidaklah ada perbandingannya sama sekali. Kelahiran Al-Masih dari anak dara suci dan Yahya dari Elizabeth yang mandul itu adalah hal yang mudah saja bagi Allah, dan tidaklah mustahil pada akal bahawa ada seorang manusia lahir ke dunia tidak kerana hubungan suami dengan isterinya. Kalau kejadian yang demikian itu tidaklah patut, kalau barang yang dia jadikan itu yang kita sembah dan kita tuhankan, melainkan Maha Cipta itu, Maha Pencipta itu sajalah yang harus kita puja dan kita melindungkan diri kepadanya. Pada bulan April tahun 1956, setelah kejadian satu hal yang lebih ajaib lagi daripada keajaiban tentang kelahiran Isa Al-Masih dari kandungan Maryam yang suci. Isteri dari seorang supir truk yang bernama Sanusi, tinggal di kampung kidul Cianjur, telah melahirkan seorang anak perempuan. Setelah anak itu lahir, kelihatan satu hal yang ajaib pada dirinya, iaitu perutnya gembung seperti orang mengandung. Oleh kerana hal itu amat menarik perhatian doktor, maka setelah usia anak itu 3 bulan, dilakukan pembedahan pada perutnya. Dan yang membedah ialah seorang doktor bangsa Belanda bernama Dr. H.G.R. Hell di Rumah Sakit Ludwina di Bunut, Sukabumi, iaitu sebuah rumah sakit Kristian. Apa yang terdapat dalam perut anak umur 3 bulan itu ialah seorang anak yang telah ada kaki dan tangannya. Siapakah ayah anak yang dalam kandungan budak umur 3 bulan itu? Kalau Nabi Isa dijadikan Tuhan atau disebut anak Allah kerana dia dilahirkan oleh seorang anak perawan suci, mengapa anak yang dalam kandungan budak kecil usia 3 bulan itu tidak disebut anak Allah pula? Dan berapakah lagi agaknya keajaiban lain di luar dari kemampuan manusia buat memikirkannya.
yang terjadi dalam alam ini. Pada siapakah rasa kagum, ajaib, hairan dan pujaan harus kita berikan? Apakah kepada kejadian itu sendiri atau kepada Maha Pencipta yang Maha Kuasa berbuat sekehendaknya di luar kemampuan akal manusia? Lantaran itu, yang sebaiknya janganlah kita gulu, iaitu berlebih-lebihan dalam menegakkan agama sampai utusan Allah yang bernama Isa Al-Masih kita jadikan Tuhan, atau kita anggap sebagai Allah yang menjelma datang ke dunia ini dengan melalui tubuhnya seorang anak perempuan bernama Maryam. Sehingga betapapun hendak dicarikan tafsirnya, teranglah bahawa selama Allah itu dalam kandungan Maryam, dianya telah diperkecil oleh kepercayaan yang murad marid itu dan kepercayaan yang karut marut itu. Apatah lagi setelah dia lahir, dia menjelma menjadi Isa, dan Isa itu ialah diri sendiri tetapi anaknya. Tinggalkanlah kepercayaan yang kacau ini dan cukuplah Allah saja tempat berlindung. Sebab baik matahari atau Isa Al-Masih atau anak yang dikeluarkan oleh seorang doktor Kristian di rumah sakit Kristian di Sukabumi dari perut seorang budak perempuan usia 3 bulan, semuanya itu adalah makhluk Allah. Sekali-kali tidaklah akan merasa malu Al-Masih itu bahawa dia menjadi hamba dari Allah. Pangkal ayat 172. Bahkan di antara rasul-rasul Allah dipujikan dia oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang hamba Allah yang soleh, dan kesalehannya, ketakwaan dan khusyuk beliau itu dapat juga kita baca dalam catatan pengarang Injil yang datang kemudian itu, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kesahihan beliaulah yang menarik hati pengikutnya di waktu hidupnya, tetapi menyesatkan yang sesat sesudah matinya sehingga menuhankannya. Dan tidak pula malaikat-malaikat yang telah dihampirkan oleh Allah. Malaikat-malaikat itu pun sebagai Isa Al-Masih juga tidaklah merasa malu atau segan-segan berbuat bakti dan khusyuk pada Allah, meskipun kedudukan mereka pada pandangan Allah sudah didekatkan kepada Tuhan Allah. Dan barang siapa yang merasa malu daripada beribadat kepadanya, lagi menyombong, timbul rasa segan-segan atau mahu menyembah Allah, diikuti lagi oleh kesombongan kerana merasa diri telah tinggi, dan kadang-kadang merasa bahawa orang yang masih beribadat kepada Tuhan itu ialah orang yang kolot, yang kelam fikiran kerana tidak terpelajar dan sebagainya. Maka dia akan mengumpulkan mereka kepadanya sekaliannya. Ujung ayat 172. Bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dan beribadat, bersama dengan rasul-rasul dan nabi-nabi, bersama dengan malaikat-malaikat yang telah didekatkan Allah martabat mereka kepadanya, orang-orang yang segan, malu dan sombong beribadat kepada Tuhan itu akan sama dikumpulkan oleh Allah. Di sanalah mereka akan mengerti diri sendiri betapa hina diri mereka tersisih, kerana kesombongan itu sendirilah yang menyisihkan mereka. Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh, maka dia akan menyempurnakan bagi mereka ganjaran-ganjaran mereka. Pangkal ayat 173. Artinya iman mereka dan amal soleh mereka, dan akan dia tambahkan pula untuk mereka dari kurnianya akan dihargai sesuai dengan tingkat yang mereka capai, tidak berkurang walaupun sedikit. Dan setelah selesai menerima ganjaran iman dan amal itu menurut yang semestinya, Tuhan pun menambahinya lagi dengan kurnia. Seumpama seorang yang telah bekerja keras mengerjakan suatu pekerjaan yang diupah oleh seorang diupahkan orang sampai selesai. Segera sehari selesainya itu diterimanya upah yang telah dijanjikan. Dan setelah selesai upah itu diterimanya, yang punya barang menambah lagi dengan hadiah lain sebagai penghargaan tadi, yang dikenal dengan bahasa orang asing dengan kata premier, yang di dalam ayat-ayat sendiri
tersebut kadang-kadang suatu kebajikan diganjari dengan 10 kali lipat, dan dalam ayat lain ditegaskan 7 kali lipat. Dan adapun orang-orang yang merasa malu dan bersombong diri, maka dia akan mengazab mereka dengan sesuatu azab yang pedih. Azab yang pedihlah yang akan mereka rasakan sesuai dengan sunnatullah terhadap orang yang tidak tahu diri, merasa diri tinggi padahal rendah, merasa diri tuan padahal budak, awak makhluk hendak mengambil hak Khalik, orang lemah dan hidup hanya kerana belas kasihan Allah lalu menyombong kepada Allah. Di akhirat temuilah siksaan yang pedih. Maka dalam ayat ini kita mendapati bahawa Allah memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat baik dengan ganjaran yang adil, ditambah dengan kurnia berlipat ganda. Adapun kepada yang bersalah diberi ganjaran yang adil saja yang setimpal. Dan tidaklah mereka akan mendapat untuk mereka sesiapa pun